Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar anak-anak? Baiklah, kita akan teruskan latih tubi kita menjelang SPM 2023. Fokus cikgu pada hari ini adalah kertas 2, Bahasa Melayu SPM, kertas 2, soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan nombor 5. Okey, baiklah pelajar, kita tengok pada soalan kita. Baca petikan di bawah dengan teliti, kenal pasti dan senaraikan dua kata tunggal dan dua kata majmuk. Kata tunggal, contohnya makan, buku, baju, satu perkataan sahaja. Kata majmuk dia ada dua perkataan. Macam yang cikgu cakap sebelum ni, kata majmuk, 1 tambah 1 jadi 1. Contoh, guru, kata tunggal. Tambah satu lagi kata tunggal, besar. Guru besar. Dia tak jadi cikgu yang besar. Tapi guru besar menunjukkan maksud dia jawatan. Baiklah, kita teruskan. Kerjasama semua pihak sangat penting dalam mengekalkan warisan sejarah negara kita supaya tidak lenyap di bawah arus masa. Arkib Memorial merupakan institusi yang dikendalikan oleh Arkib Negara untuk menempatkan, memelihara hak cipta dan mempamerkan apa-apa bahan bersejarah untuk memperingati sesuatu peristiwa, seseorang atau aspek sejarah lain yang ditempatkan di dalamnya. Sehingga kini terdapat 11 buah arkib memorial di bawah tanggungjawab pengurusan dan seliaan Jabatan Arkib Negara. Pelbagai maklumat dan fakta sejarah penting negara dipamerkan dengan cara dan konsep tersendiri. Baiklah, pertama sekali kita kenal pasti kata tunggal yang ada di dalam petikan. Kata tunggal yang pertama adalah negara. Negara. Kemudian kata tunggal lain ada sejarah. Sejarah. Ada kata tunggal yang lain iaitu institusi, penting, pihak, arus, masa, bahan, maklumat, fakta, cara, konsep. Itu adalah kata tunggal. Ada banyak pilihan kata tunggal dalam petikan ini. Kita pilih 2 sahaja kata tunggal. Selepas tu, kita tengok pula kata majmuk. Kata majmuk seperti yang telah anda pelajari ada 2 jenis. Kata majmuk bebas, maksudnya ejaannya jarak dan ada 15 perkataan kata majmuk mantap yang dieja rapat. Dalam ni tak dinyatakan kata majmuk mantap atau tak mantap. Jadi anda bebas untuk memilih apa-apa saja kata majmuk. Pastikan ya anak-anak jangan keliru kata majmuk dengan kata ganda ataupun simpulan bahasa. Baiklah, kata majmuk yang ada adalah kerjasama. Kerjasama, kemudian hak cipta. Mana dia hak cipta? Okey, ni hak cipta. Dan yang ketiga adalah tanggungjawab. Ada 3 pilihan kata majmuk di dalam bahan. Kerjasama, hak cipta dan tanggungjawab. Pilih 2 kata majmuk dan bina ayat anda. Seterusnya kita beralih pada soalan yang kedua. Pada soalan yang kedua, dia minta awak supaya membina 6 ayat tanya. 6 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Baiklah pelajar, dalam petikan kita boleh bina kata tanya. Kita lihat daripada perkataan yang berhuruf condong. Program HSBC Junior Achievement More Than Money merupakan satu inisiatif pendidikan kewangan yang diwujudkan oleh JA Worldwide yang bertujuan mengajar kemahiran kewangan asas kepada
murid yang berumur 7 hingga 11 tahun. Soalannya, apakah program inisiatif pendidikan kewangan yang diwujudkan oleh JA Worldwide? Soalan yang kedua. Ni, murid berumur 7 hingga 11 tahun Berapakah umur murid yang diajar kemahiran kewangan asas? Soalan yang ketiga. Pada program sesi pertama, murid akan diajar cara menguruskan wang. Bilakah murid akan diajar cara menguruskan wang? Bilakah murid akan diajar cara menguruskan wang? Yang keempat, bertujuan ni. Mereka akan bermain permainan komuniti yang bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran pengurusan wang dan memahami pentingnya wang dalam kehidupan mereka. Apakah tujuan permainan komuniti diadakan? Apakah tujuan permainan komuniti diadakan? Baiklah. Seterusnya, pengarah eksekutif dan timbalan ketua pegawai eksekutif HSBC Bank Malaysia Berhad, John Addis. Siapakah John Addis? John Addis adalah eksekutif dan timbalan ketua pegawai eksekutif HSBC Bank Malaysia Berhad. Okey, yang terakhir, majlis pelajaran tersebut di bangunan HSBC Kuala Lumpur. Di manakah majlis pelancaran program tersebut diadakan? Okey. Maka dia nak 6 soalan. 6 soalan. Baiklah, kita teruskan. Soalan yang ketiga. Bahan-bahan di bawah mengandungi pelbagai kesalahan bahasa. Kenal pasti, senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Anda perlu menulis kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti dan pembetulannya. Anda tidak boleh menyalin petikan tersebut. Okey, perkataan yang pertama yang salah. Sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan kemahiran atau kelajuan serta tenaga yang dilakukan sama ada sebagai acara pertandingan, hiburan ataupun untuk mengisi masa lapang dan beriadah. Jadi, yang pertama adalah kelajuan. Kelajuan yang betul adalah ketangkasan. Sebagai contoh aktiviti sukan yang agak popular pada masa kini. Masa kini salah, masa ini. Ialah olahraga. Olahraga ejaannya rapat. Olahraga rapat. Bola sepak, tenis. Tenis 1N. T-E-N-I-S. Tenis, badminton dan squash. Squash ejaan S-K-U-A-S-Y. Okey. Tahukah anda bahawa memanah merupakan acara yang telah pun bermula sejak 20,000 tahun yang lalu? Fakta ini menunjukkan bahawa kegiatan sukan telah menjadi sebahagian dari kehidupan. Dari salah, daripada. Ada 6 kesalahan pada bahan 1. Sesuai dengan 6 markah. Seterusnya bahan 2. Okey. Kegiatan sukan mendatangkan banyak faedah-faedah. Banyak faedah kepada remaja. Yang salahnya banyak faedah-faedah ya. Banyak faedah sahaja. Antaranya sukan dapat melahirkan remaja yang sihat dalam segi fizikal. Dalam salah, dari segi fizikal dan mental. Aktiviti sukan seperti berbasikal, mendaki gunung akan membantu remaja untuk membina tubuh badan yang sihat, cerdas dan menarik. Cerdas salah penggunaannya pelajar. Kalau fizikal kita tak cakap cerdas. Perkataan yang sesuai adalah cergas. Cerdas untuk pemikiran. Seterusnya, bersukan juga dapat membantu remaja mengisi masa lapang dengan cara yang bermanfaat supaya
supaya salah. Kerana. Cara yang bermanfaat kerana remaja yang aktif bersukan pasti tidak akan melakukan aktiviti yang kurang bermanfaat seperti melepak di pusat membeli belah. Pusat membeli belah salah pelajar. Pusat beli belah tidur dan bermain permainan video. Nampaknya remaja akan membentuk gaya hidup yang sihat dan terhindar daripada masalah sosial. Baiklah, ada 5 kesalahan pada bahan 2. Okey, kita teruskan pada soalan yang kelima. Dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam dialog tersebut. Zaini, semangat patriotik dalam kalangan masyarakat kita kian luntur. Liza, apalah yang hendak dihairankan kerana masyarakat kita semakin materialistik. Mereka juga suka mementingkan diri sendiri. Zaini, masalah ini bertambah serius dalam kalangan remaja kerana mereka tidak mengambil berat tentang patriotism. Jadi peribahasa yang sesuai, mereka juga suka mementingkan diri sendiri itu adalah bagai enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Bagai enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Maksudnya sikap mementingkan diri sendiri itulah. Kita jangan jadi manusia yang mementingkan diri ya. Okey. Sambung. Perkara itu tidak dapat dinafikan kerana anak-anak itu akan mencontohi amalan dan pelakuan ibu bapa mereka. Okey. Itu dah nampak dah ada peribahasa yang sesuai. Bapa borek anak rintik atau ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi atau bagaimana acuan begitulah kuihnya. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Perkembangan negatif ini tidak wajar dibiarkan. Kalau tidak, rakyat Malaysia akan berhadapan dengan pelbagai krisis suatu hari nanti, terutama krisis identiti dan jati diri. Betul kata kamu. Kita tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan di atas kelalaian dan kecuaian kita tentang pengekalan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Jadi dialog Zaim tu, perkembangan negatif ini tidak wajar dibiar. Kalau tidak, rakyat Malaysia akan berhadapan dengan pelbagai krisis suatu hari nanti, terutama krisis identiti dan jati diri. Menangguk di air keruh. Betul kata kamu, kita tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan tu. Menangguk di air keruh ataupun menahan luka di pergentingan. Menahan luka di pergentingan. Baiklah pelajar, tamat sesi kita untuk hari kali ini. Soalan 1, 2, 3, 4, 5. Teruskan ya belajar. Semoga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.